Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah kepentingan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan di samping memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah pertusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan untuk mengekalkan ketelitian dalam membuat keputusan serta memperkukuhkan penyelarasan merentas portfolio. Tegas Baginda, tahun ini akan memerlukan tumpuan yang berterusan, khususnya dalam mengharungi persekitaran luar yang semakin tidak menentu. Ke bawah duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-170 bagi suku kedua bagi tahun 2026. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Dalam titah, ke bawah duli Yang Maha Mulia turut menekankan kepentingan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan melalui keutamaan yang lebih jelas dan tindak balas yang tepat pada masanya terhadap risiko yang timbul, di samping memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri Kewangan kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi, keselamatan, kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan strategik jangka panjang bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV Companies bagi suku kedua tahun 2026. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah
kepada Puan Yang Terutama Han Song-sok berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea. Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 peringkat negara akan diadakan pada hari Sabtu 18 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 4 Julai 2026 Masihi pada pukul 9 pagi. Dengan tema Hijrah Penyelamat Akidah, acara akan berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pagi tadi diadakan raptai penuh acara bagi memastikan persiapan dan pelaksanaan majlis berjalan dengan lancar dan teratur. Hadir yang berhormat Pengeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah. Yang berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Akidah kabur. Salah satu kelainan pada tahun ini ialah pengenalan semula anugerah hijrah dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Jika sebelum ini penganugerahan ini diberikan kepada tokoh perseorangan melalui kategori tokoh agama, jasawan agama dan bakti hijrah berdasarkan ketokohan serta jasa mereka dalam memartabatkan syiar Islam. Kini pada masa ini skop itu diperluaskan lagi dengan turut mengiktiraf organisasi yang lebih memainkan peranan penting di dalam memperkasa dan mengembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Pengibaran bendera negara bukan sahaja lambang kebanggaan, malah menyemarakkan semangat patriotisme dan keharmonian masyarakat. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bagi menyemai semangat patriotik dan kesetiaan kepada raja yang dikasihi, pelbagai pihak mengadakan upacara menaikkan bendera. Pagi tadi, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung mukim Gadung A dan Gadung B mengadakan upacara seumpamanya. Ia diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi Zon 1. Majlis diadakan di kawasan lapang letak kereta Kampung Kiarong. Hadir yang berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, juga diselajurkan penyerahan bendera kepada penduduk kampung terpilih. Majlis Perundingan Mukim serasa dengan kerjasama Pusat Tingkatan 6 Ragang juga mengadakan upacara menaikkan bendera bagi Zon 3. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara berlangsung di Pusat Tingkatan 6 Meragang. Upacara menaikkan bendera juga diadakan oleh Mukim Pangkalan Batu bagi Zon 5. Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi Zon 4, upacara menaikkan bendera diadakan di Sekolah Ugama Lumapas. Acara dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Lumapas A. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara, kepada peserta menaikkan bendera.
Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat di daerah Belait juga mengadakan upacara menaikkan bendera. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Merangking, Mukim Bukit Sawat. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam kemarin juga mengadakan upacara menaikkan bendera sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Upacara tersebut melibatkan ahli-ahli jawatan kuasa tadbir persatuan berkenaan diketuai oleh Dayang Hajah Amnah binti Haji Jubli, penolong Ketua Pesuruhjaya Persatuan. Upacara berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Anggrek Desa. Pengibaran bendera bukan sahaja menjadi lambang kebanggaan, malah menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Ia juga menzahirkan taat setia kepada raja serta memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Terlibat dalam upacara mengibarkan bendera dan menjadi benteng, dan juga banyak juga aktiviti yang kami adakan maupun di daerah. Cara-cara kita menyemarakkan kenaikan bendera ini adalah tanda kecintaan kita kepada raja kita. Bendera ini adalah satu imej kita ni sebagai negara Brunei Darussalam, terutama sekali negara zikir yang dikenal di seluruh negara Brunei Darussalam. Biro Kawalan Narkotik BKN meneruskan lagi operasi MIO melalui beberapa siri serbuan pada 19 hingga 24 Jun yang menyasarkan individu yang terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah yang dijalankan oleh dalang utama operasi MIO. Operasi susulan ini telah menahan 12 orang tangkapan yang terdiri daripada warga negara tempatan berusia 29 hingga 67 tahun dan merampas 19.83 gram syabu. Selain itu, BKN juga merampas alat untuk membungkus dadah iaitu plastik lut sinar kecil, potongan straw, gunting dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Salah seorang tangkapan yang berusia 53 tahun merupakan pelanggan utama kepada dalang utama operasi MIO dan telah lama bergiat dalam pengedaran dadah iaitu lebih daripada 15 tahun dan pernah dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara dan 15 sebatan pada tahun 2002. Manakala dua orang tangkapan operasi susulan ini yang berusia 28 dan 29 tahun merupakan runner yang menawarkan perkhidmatan membawa masuk bekalan dadah dan barang tegahan lain masuk ke negara ini. Kegiatan mereka ini dipercayai bertujuan untuk mendapatkan pendapatan sampingan atau imbalan keuangan secara mudah. Mereka yang disiasat di bawah Seksyen 10 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Setiap individu yang terlibat sama ada sebagai pengedar maupun penghantar atau runner dadah tetap merupakan sebahagian daripada rangkaian sindiket dadah yang merosakkan kehidupan, menghancurkan institusi keluarga dan mengancam keselamatan negara. BKN juga menegaskan bahawa tidak ada individu yang terlibat dalam kegiatan jenayah dadah akan terlepas dari tindakan undang-undang walaupun peranan mereka hanyalah sebagai penghantar atau runner dadah.
Delegasi Republik Korea seramai 15 orang yang ikut serta dalam program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dan Republik Korea 2026 selama 10 hari bermula 24 Jun diraikan pada majlis perpisahan. Majlis anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini. Pengisian acara tayangan video disusuli dengan persembahan kebudayaan daripada delegasi Republik Korea dan penyampaian sijil dan cenderamata. Program pertukaran antara lain bertujuan untuk menjalin persahabatan dalam suasana harmoni dan setia kawan melalui interaksi yang sihat. Sekolah Ugama Lambak Jalan Bedil mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 84 murid darjah 6 gabungan sesi pagi dan petang. Majlis berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penganjuran majlis selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi Al-Quran yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia melalui penguasaan serta penghayatan Al-Quran. Usaha menangani pelbagai isu, cabaran dan kebimbangan berkaitan dasar, amalan serta program pendidikan guru di Asia Tenggara dibincangkan semasa mesyuarat Ketua-Ketua Rangkaian Pertumbuhan Pendidikan Guru Asia Tenggara ASTEN ke-21 yang diadakan kemarin di Cebu City, Republik Filipina. Mesyuarat dikendalikan oleh Philippine Normal University. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB selaku Timbalan Pengerusi ASTEN. Mesyuarat juga antara lain membincangkan agenda-agenda berkaitan perkembangan hala tuju strategik ASTEN, penglibatan anggota-anggota ASTEN dalam agensi jaminan kualiti pendidikan guru ASTEN dan inisiatif ASTEN yang selaras dengan hala tuju strategik jaringan melalui pelbagai platform institusi anggota ASTEN. Mesyuarat juga mengesahkan K-Start University sebagai tuan rumah bagi mesyuarat ketua-ketua ASTEN ke-22 pada bulan November di Bangkok, Thailand. Turut diadakan penandatanganan memorandum persefahaman antara Universiti Brunei Darussalam UBD dan ASTEN. Penandatanganan tersebut menandakan penyertaan UBD sebagai ahli anggota ASTEN yang baharu. Menandatangani bagi pihak UBD Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orangkaya Mahabijaya Haji Othman, Timbalan Naib Chancellor UBD. Muzakarah mendaulatkan tulisan Jawi di negara Brunei Darussalam yang diungkayahkan buat kali kedua, mencerminkan usaha proaktif dan berterusan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dalam mempergiat hubungan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendaulatkan tulisan Jawi. Diungkayahkan oleh Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turath, muzakarah berlangsung pagi tadi di College University berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, Pemangku Rais Kupu SB. Muzakarah diharap akan menjadi wadah penting bagi memperkukuhkan peranan tulisan Jawi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping membentuk satu strategi yang menyeluruh dalam melestarikan tulisan Jawi sebagai warisan bangsa dan bahasa di negara Brunei Darussalam. Sempena dengan Hari Nelayan, Jabatan Perikanan pagi tadi mengadakan majlis taklimat dan pameran bersama komuniti nelayan di daerah Blaid. Majlis berlangsung di pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD Kuala Blaid.
Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara Hari Nelayan merupakan platform penting untuk memperkukuhkan kerajaan dan komuniti nelayan melalui perkongsian ilmu, meningkatkan kemahiran dan pendedahan teknologi serta pengetahuan baharu. Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri mengadakan program ulang kaji Undang-Undang Harta Sepencarian berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Syarak. Pengisian program pembentangan daripada Hakim Jemputan Malaysia tujuannya untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran pegawai-pegawai Mahkamah Syariah berkaitan konsep harta sepencarian menurut Undang-Undang dan Hukum Syarak. Dengan adanya program akan dapat menjadi platform perkongsian ilmu, memperkukuh jaringan profesional dan seterusnya meningkatkan kualiti pengendalian kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Program dikendalikan dengan kerjasama Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Program selama 2 hari bermula kemarin berlangsung di Dewan Serbaguna Mahkamah Syariah. Penganjuran APR NSO Membership Growth Coordinators Meet dihasrat akan menjadi pemangkin kepada jalinan kerjasama yang lebih kukuh, perkongsian amalan terbaik yang lebih bermakna serta usaha bersama dalam membentuk generasi belia yang berdaya tahan, berwawasan dan bersedia untuk memimpin masa hadapan. Semalam, para delegasi dari seluruh rantau Asia Pasifik yang ikut serta dalam APR NSO Membership Growth Coordinators Meet 2026 diraikan dengan majlis makan malam. Hadir Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya pengakap, majlis berperanan sebagai ruang strategik untuk mengukuhkan hubungan profesional, memperluaskan rangkaian kerjasama serta menggalakkan pertukaran idea dan pengalaman dalam suasana yang lebih santai. Acara anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam berlangsung di Mangrove Paradise Resort. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Kampung Menunggul menganjurkan program Mahabbah Silaturahim Lawatan Muslimah Daerah Tutong ke Masjid Kampung Menunggul. Program bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan muslimah masjid di samping memperkukuhkan amalan keagamaan melalui pengisian berbentuk kerohanian. Pengisian program termasuk tazkirah mengenai kepentingan mengeratkan silaturahim. Dua lelaki warga negara China dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Temburong atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Den Yanzhong berumur 38 tahun dijatuhi hukuman denda keseluruhan berjumlah $10,000 Brunei atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda atas 2 kesalahan, iaitu memiliki 192 tin minuman keras pelbagai jenis dan 14 batang rokok. Sementara Zheng Xiaohui berumur 29 tahun dijatuhi hukuman denda $5,000 Brunei atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda atas kesalahan memiliki 192 tin minuman keras pelbagai jenis. Kedua-dua tertuduh didapati melakukan kesalahan semasa pemeriksaan di Pos Kawalan Labu Temburong. Kesemua barang yang terlibat dirampas bagi tujuan pelepusan. Perkembangan kejohanan bola keranjang Piala UC1000 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan diteruskan semalam dengan 2 perlawanan. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong.
Terdahulu, Propel Tech Goldsmith mengesahkan tempat ke perlawanan akhir selepas menewaskan Wang Xing dengan kiraan 69 berbalas 57. Sementara itu, pasukan Amboys mengalahkan Easy Way dengan keputusan 77 berbalas 66.